Jumpa lagi kita di hari kedua Kak Teh Live. Okey. So, jadi sebenarnya mengapa tercetusnya idea Kak Teh untuk membuat e-book projek Sifa ni? Dia ada story di belakangnya. So, jadi Kak Teh mulakan dengan bercerita. Okey, sebelum tu Kak Teh tunggu dulu daripada tim Kak Teh untuk dapatkan link untuk anda tengok live ini. Okey, tak apalah sementara menunggu tu. Okey, so jadi Kak Teh nak cerita sebenarnya kisah ini bermula semuanya dia bermula tercetusnya pada 6 tahun yang lepas. Okey, so jadi apa yang berlaku dengan Kak Teh 6 tahun yang lepas? Sebenarnya masa tu Kak Teh bekerja. Kak Teh bekerja sebagai seorang account. Then masa tu Kak Teh mula nak melibatkan diri dengan bisnes. Tapi sebelum 6 tahun ni pun Kak Teh dah ada juga buat bisnes kecil-kecilan. Seperti bisnes yalah kita macam Kak Teh makan produk-produk yang berkenaan dengan kesihatan. So jadi Kak Teh menjadi ejen dan Kak Teh jual. Okey. So perkara ini yang menjadi satu titik tolak yang membuatkan perubahan yang besar dalam kehidupan Kak Teh. So jadi okey. So jadi apa yang berlaku 6 tahun lepas? Okey, sebenarnya bukan senang juga Kak Teh nak bukan senang juga sebenarnya Kak Teh nak korek balik kisah-kisah yang lepas. Okey, macam semalam bila Kak Teh dah lancarkan e-book ini, dapat respon daripada beberapa orang sahabat-sahabat Kak Teh. Mereka kata e-book ni sangat membantu, sangat mudah. So jadi bagus. Sebabnya Kak Teh masa nak menulis ni Kak Teh terpaksa korek balik kisah-kisah lampau Kak Teh supaya Kak Teh dapat merasai bagaimana Kak Teh boleh melepasi fasa kritikal. Bayangkan seorang yang bergaji 4 angka tiba-tiba terhutang sehingga 6 angka. Jadi bila tercetusnya perkara tu, Kak Teh masa tu memang sebenarnya memang Kak Teh rasa sebenarnya diri tu sangat stres. So jadi bayangkanlah kan, kita dah biasa kan, duit gaji kita dapat, kita berbelanja seperti orang lain kan, bayar kereta, bayar itu, bayar ini, so shopping sana, shopping sini. Jadi bila macam tiba-tiba terhutang sebanyak 6 angka, masa tu sebenarnya Kak Teh rasa dunia ni dah sangat-sangat gelap. Apatah lagi masa tu Kak Teh apa yang Kak Teh buat? Sebenarnya Kak Teh tanggung seorang. Jadi masa Kak Teh tahu Kak Teh dah tak boleh nak dapat balik duit-duit tu, yang melibatkan satu perniagaan bersama dengan seorang sahabat. So jadi okey, sekejap ya.
Okay, so Kak Teh sambung balik dengan cerita tadi. Okay, so sorry ada sedikit gangguan. Okay. So jadi Kak Teh nak cerita sebenarnya apa yang berlaku dengan Kak Teh. Dengan Kak Teh 6 tahun yang lepas. So jadi sebenarnya Kak Teh menjalankan satu perniagaan yang berasaskan Kak Teh tak nak sebut. Okay, so sebenarnya Kak Teh menjalankan perniagaan bersama dengan seorang sahabat Kak Teh, seorang kawan Kak Teh. So jadi daripada situ macam mana nak cerita. Yelah, Kak Teh baru mula berjinak dalam bidang itu. So jadi Kak Teh tidak mempunyai ilmu. Kak Teh tidak mempunyai ilmu yang betul. Jadi Kak Teh tak ada mentor. So jadi Kak Teh main buat je, ikut apa yang Kak Teh rasa Kak Teh faham. So jadi masa tu memang pada fasa permulaan Kak Teh melibatkan diri dalam perniagaan itu, dalam 4 bulan yang terawal, Alhamdulillah memang kami mendapat keuntungan yang kira banyak juga, sebab dalam angka yang 3 ke 4 angka. So jadi bila dapat tu jadi seronok. Jadi bila kita tengah seronok ni, masa tu Kak Teh tengah seronok sangat nak buat benda tu. Kak Teh seronok sangat sampai macam, yelah macam kita buat kan, padahal orang yang menguruskan duit-duit itu dia dah bagi warning. So Kak Teh menyerahkan duit-duit itu pada satu ejen ini. Dia memang seorang yang sangat boleh dipercayai. Tetapi disebabkan perasaan, mungkin timbulnya perasaan tamak, sebab Kak Teh dah buat bisnes tu, dah ada mencatatkan keuntungan. So jadi Kak Teh mula bila dia kata bisnes dia dah mula tak stable, dia suruh cool down. Masa tu Kak Teh darah muda. Okay, so jadi Kak Teh baru lagipun Kak Teh baru mencetus, Kak Teh baru involve dalam bisnes tu. So jadi bila yang ejen tadi dia kata dah tak stabil, dan dia dah pulangkan duit tu sebenarnya. Daripada situlah kesilapan Kak Teh juga. Masa tu Kak Teh rasa alah, walaupun ejen tu dia dah berpengalaman selama 2 tahun dalam bisnes tu, dah memang mencatatkan keuntungan yang sangat banyak, sebab dia dah dapat 6 angka. So jadi kat situ Kak Teh baru nak fasa startup, baru nak naik ni. Jadi baru dapat cecah 4 angka. Kita dah rasa seronok kan. Jadi masa tu bila ejen tu dia bagi duit pada Kak Teh keluarkan duit tu, dan Kak Teh mula mencari orang-orang yang serupa dengan dia. Tapi kat situlah sebenarnya kesilapan yang terbesar yang berlaku dalam kehidupan Kak Teh, yang membuatkan Kak Teh ada hutang sebanyak 6 angka. Okey. Masa tu kan, bila Kak Teh involve pada Kak Teh keluarkan duit tu, bagi pada orang lain, kita tak tahu siapa orang tu. Kat situlah sebenarnya Kak Teh belajar mengenai trust, kepercayaan. Jadi Kak Teh tak kenal siapa dia, tapi bila Kak Teh dengar dia buat bisnes tu, Kak Teh pun terus ambil duit yang Kak Teh dapat tu, Kak Teh laburkan pada dia, pada orang baru ni yang Kak Teh tak kenal. Okey, daripada situlah berlakunya penipuan demi penipuan, yang sehinggakan Kak Teh tak boleh nak recover. Masa tu Kak Teh bekerja, dan emosi Kak Teh sangat kritikal masa tu. Okay, so hi Sal, thank you join live Kak Teh. Okay, so Kak Teh nak cerita ni sebenarnya macam mana tercetusnya Waalaikumsalam Sal. Okay, so Kak Teh tengah cerita macam mana tercetusnya hutang Kak Teh yang bernilai 6 angka tu. Okay, so jadi nanti boleh tengok balik daripada awal. So Kak Teh nak cakap maksudnya pada permulaan tu, bila Kak Teh mengalami maksudnya Kak Teh dapat tahu berita mengenai Kak Teh dah tak boleh, Kak Teh dah lost duit yang sehingga mencecah 6 angka tu, Kak Teh rasa macam sangat gelap dunia. Masa tu sebab Kak Teh buat bisnes ni tanpa pengetahuan, bukan tanpa pengetahuan, macam Kak Teh tak cerita detail pada suami. So jadi Kak Teh rasa Kak Teh tanggung seorang. Memang Kak Teh rasa gelap sangat dunia ni. So jadi bila tak mampu nak tanggung, Kak Teh faham perasaan orang yang punya hutang, sebab perasaan tu satu bebanan yang sangat kuat.
Sebab sampai kan bila Kak Teh cuba bertahan berseorangan, Kak Teh hanya bertahan 2 bulan. Masa tu hanya 2 minggu sahaja. 2 minggu sahaja Kak Teh bertahan untuk menyimpannya seorang diri. So Kak Teh dah tak mampu nak tanggung seorang. Masa tu Kak Teh cerita kat suami, kita lost sekian. Masa tu kesihatan Kak Teh sangat merosot. Sebab tekanan daripada masalah hutang tu membuatkan Kak Teh rasa Kak Teh dah tak boleh berfikir dengan cara waras sebenarnya. Jadi macam pergi kerja pun dah tak boleh nak buat kerja sebab dah tak boleh nak fokus. Sebab dalam kepala tu fokus macam mana nak settlekan hutang. Okey. Jadi hutang-hutang Kak Teh ni dia melibatkan banyak pihak. Okay. Semasa Kak Teh lepas tu Kak Teh decide untuk berhenti kerja sebab Kak Teh dah tak boleh nak fokus dan Kak Teh punya emosi sangat terganggu. Kak Teh mudah sangat marah masa tu. Kak Teh mudah marah. Jadi Kak Teh rasa macam tak apalah Kak Teh tarik diri, Kak Teh berhenti kerja. So at least Kak Teh boleh buat bisnes yang lain yang tidak melibatkan kerja-kerja office lah macam tu. So masa tu Kak Teh berhutang dengan lebih kurang 60 nama. So jadi daripada situ bayangkan 60 nama ni. Sebenarnya sebelum Kak Teh decide berhenti tu pun duit gaji yang Kak Teh dapat bulan-bulan tu pun Kak Teh bayar kepada orang yang hutang dia nilai tak sampai 4 angka lah. Maksudnya yang kecil-kecil. So bila masa Kak Teh nak berhenti kerja tu memang tak sempat lah nak buat simpanan. Bayangkan bagaimana orang yang biasa bergaji 4 angka tiba-tiba hilang pendapatan dan bulanan tu komitmen bulanan tu adalah 4 angka. So jadi memang yelah orang cakap kita ni kena ada simpanan, kena ada duit masa depan kan, duit kecemasan untuk 6 bulan. Masa bekerja tu tak pernah fikir pun pasal benda tu sebab rasa securenya pekerjaan itu. Kat situlah membuatkan Kak Teh struggle dan Kak Teh down. Memang fasa Kak Teh down selepas buat beberapa bisnes dan dia membuatkan badan Kak Teh jadi lagi kesihatan merosot sebab overwork kan, sebab tekanan perasaan disebabkan hutang tu yang membuatkan Kak Teh bekerja lebih. Bekerja sehingga badan ni sendiri dah tak mampu nak tanggung. So jadi masa tu Kak Teh memang pernah terlantar agak lama dengan keadaan macam-macam krisis yang berlaku sehingga 3 tahun lepas. Tapi dalam masa yang berlaku tu Kak Teh cuba reflashback, cuba muhasabah, kita cuba ingat balik kenapa Allah uji Kak Teh yang sebegitu berat. Sebenarnya Kak Teh tak pernah cerita pada orang. So jadi dalam live ni yang Kak Teh cerita yang real life. Kak Teh korek balik cerita-cerita lama Kak Teh. Sebab Kak Teh rasa masa tu Kak Teh seorang ada masalah tu. Jadi macam tak apalah aku tanggung seorang kan. Jadi bila Kak Teh jadi suka memendam. Bila memendam ni dia lagi sakit kat dalam sebab kita pendam seorang diri. So kat situlah nak cut short daripada cerita tu. Kak Teh pernah terlantar beberapa bulan, tak keluar rumah, tak sanggup nak jumpa orang sebab orang yang Kak Teh berhutang ni sehingga 60 kan, termasuk dengan bank. Maknanya ada 60 list name yang Kak Teh kena settlekan. So jadi daripada situ alhamdulillah memang Kak Teh doa satu persatu Allah tunjukkan jalan. Bermulanya dengan Kak Teh kenal buku Formula Tarik Rezeki daripada Cikgu Nora. Kat situ Kak Teh baca, Kak Teh apply dan alhamdulillah Kak Teh, Allah temukan Kak Teh dengan perkara-perkara yang lebih baik. Kak Teh dah mula keluar daripada situasi tu. So bila Kak Teh dah keluar daripada situasi kegelapan tu, Kak Teh dah nampak Kak Teh dah nampak sebenarnya bukan Kak Teh seorang je alami benda tu. Jadi orang di sekeliling ni pun mempunyai masalah yang sama. Mungkin tidak melibatkan nilai hutang tu sendiri. Jadi mungkin ada yang 3 angka, 4 angka, nilai yang berlainan. Tapi perasaan tu sebenarnya sama. Dia akan rasa macam kita akan rasa dalam kegelapan, kita rasa risau, kita rasa buntu.
So jadi daripada situlah sebenarnya apabila setahun Kak Teh bersama dengan Fana Evo, alhamdulillah satu persatu Kak Teh cuba perbaiki diri Kak Teh. Kak Teh meningkatkan balik skill diri Kak Teh yang ialah setelah sekian lama Kak Teh tak berjumpa dengan orang. So satu persatu Kak Teh mula bercerita ni untuk tujuan membantu lagi orang lain. Sebab orang cakap macam mana Kak Teh boleh handle perkara-perkara ni. Kak cakap terpaksa lah, sebab Allah dah hantar ujian tu, dia hantar pada Allah beri ujian tu, Allah beri ujian pada kita pada kadar kemampuan kita. Memang Allah tidak akan uji di luar kemampuan kita. So jadi masa tu Kak Teh cakap okey, memang sebenarnya Kak Teh mampu untuk hadapi benda tu. So jadi Kak Teh berusaha tambah ilmu, sebabkan dulu masalah kekurangan ilmu dalam sesuatu bidang yang Kak Teh buat membuatkan Kak Teh terhutangnya 6 angka tu. So jadi sekarang ni Kak Teh alhamdulillah dengan ilmu-ilmu yang Kak Teh ada, alhamdulillah Kak Teh sangat seronok untuk membantu orang lain. Kak Teh dah mula berkongsi ilmu-ilmu yang Kak Teh ada untuk membantu orang lain. So okey, so itulah kat situlah nak ceritanya kisah Kak Teh, bagaimana bermulanya idea Kak Teh untuk membuat e-book projek Sifar ini. Okey, so jadi alhamdulillah seawal beberapa jam semalam dah beberapa puluh orang mendapatkan e-book Kak Teh. So jadi Kak Teh rasa seronok mendapat feedback yang positif. Itu sebab Kak Teh olah e-book ini supaya dia menjadi satu e-book yang sangat mudah untuk difahami. Anda baca, lepas tu isi dan terus buat. InsyaAllah anda akan mengalami maksudnya perubahan fikiran. Maksudnya wow, sebenarnya nak langsai hutang ni mudah sangat. So jadi itulah Kak Teh berusaha untuk menjadikan dia satu versi yang anda dah tak perlu fikir panjang. Tinggal hanya isi dan buat sahaja. So kat sinilah Kak Teh sarankan anda memang untuk dapatkan e-book. Okey, sebab yang Kak Teh keluarkan sekarang ni adalah versi percuma. So anda kena dapatkan segera sebelum Kak Teh letak bayaran pada e-book Kak Teh ini. So jadi hari ni Kak Teh tulis link untuk mendapatkan e-book Kak Teh. Okey. Okey, so jadi bagi yang belum mendapatkan e-book percuma ini, cepat-cepat dapatkan. Sebab yang ini Kak Teh ada limitation. Nanti bila-bila masa Kak Teh akan boleh tutup dia dan Kak Teh akan charge. Okey, so Kak Teh dah bagi link, so anda boleh dapatkan e-book Kak Teh tu di link yang Kak Teh berikan. Okey, sebenarnya apa yang Kak Teh letak dalam e-book ni? Mungkin anda tertanya-tanya, apa yang spesialnya? Sebenarnya Kak Teh hanya menggunakan satu sahaja teknik untuk menyelesaikan sedekah. Kak Teh mengamalkan konsep kita buat apa yang Allah suka. InsyaAllah Allah akan beri apa yang kita suka. Bila kita buat apa yang dia suka, dia akan beri apa yang kita suka. So jadi Kak Teh hanya mengamalkan satu sahaja teknik ni, iaitu sedekah. Tetapi Kak Teh huraikan dalam bentuk yang lebih mudah. Jadi ialah sebab sedekah ni ada pelbagai cara untuk kita bersedekah. So Kak Teh kita ambil sedekah ni, jadi Kak Teh susun dia dalam bahasa yang sangat mudah untuk anda faham. Okey. So itu salah satu cerita Kak Teh macam mana tercetusnya hutang Kak Teh yang sebanyak 6 angka tu. Tapi Kak Teh rasa seronok sebab bila sampai masa Kak Teh macam Kak Teh realise banyak perkara. Kak Teh belajar banyak perkara daripada kisah 6 tahun Kak Teh ni. Sebab masa tu salah satunya berkenaan dengan konsep rezeki.
Kan rezeki ni tak cepat tak lambat, memang rezeki tak pernah salah alamat. So jadi rezeki yang Kak Teh dapat tu memang tepat pada masanya. Tapi dulu tak faham tentang konsep rezeki. Sebab masa bekerja, terutama kalau orang-orang yang bekerja, kita rasa yakin hujung bulan kita akan dapat gaji. So jadi sebenarnya kita jadi macam kita bergantung rezeki kita pada gaji tu. Sebenarnya bukan. Masa fasa Kak Teh susah ni, Kak Teh tak ada duit dalam poket tu bertahun-tahun. Tapi Alhamdulillah, macam mana Kak Teh boleh pergi sana, Kak Teh boleh buat aktiviti tu. Dia ada cara-caranya yang Kak Teh buat supaya sebab bila Kak Teh dah faham kan, bila Kak Teh dah faham tentang konsep rezeki tu, Kak Teh amalkan. So jadi Kak Teh amalkan teknik-teknik yang Kak Teh dah letak dalam. So insyaAllah, Alhamdulillah, sebab Kak Teh pun seronok. Kak Teh pun tak pernah terfikir satu masa Kak Teh keluarkan ibu Kak Teh. Sebab ibu ini adalah apa yang Kak Teh buat, terutama yang pasal mengenai dengan projek Sifa ni adalah teknik yang Kak Teh dah buat selama 3 tahun. So jadi dia step by step. Itu sebab bila Kak Teh buat step by step, dan Kak Teh tulis juga dalam e-book itu step by step. So dalam e-book ni hanya ada beberapa langkah yang anda perlu ikut. Cuma bila nak melaksanakannya ikut satu langkah itu yang memakan masa yang lama. Tapi Alhamdulillah, Kak Teh bersyukur sebab dengan langkah-langkah yang Kak Teh dah buat ini, Kak Teh dah menyelesaikan hutang yang bernilai 5 angka. So jadi Kak Teh pernah buat survey, dan surveynya adalah majoritinya orang yang mempunyai hutang bernilai 5 angka. 5 dan 6 angka itu adalah statistik yang paling tinggi. So jadi bagi anda yang mempunyai hutang mempunyai hutang 5 angka dan ke bawah, sebenarnya anda boleh menyelesaikan hutang itu dengan kadar yang segera. Sebab Kak Teh dah susun dia dengan cara teratur. So anda dah tak perlu nak fikir-fikir, anda hanya isi dan buat sahaja. Okay. So sebenarnya banyak lagi kisah-kisah berkenaan dengan rezeki yang Kak Teh belajar sepanjang kisah kejatuhan Kak Teh selama 6 tahun tu. So jadi kat sinilah masa Kak Teh untuk membantu anda yang mengalami fasa kejatuhan. So jadi bila anda yang mempunyai hutang, kat situlah Kak Teh nak membantu anda untuk keluar daripada permasalahan tu. So jadi Alhamdulillah, memang Kak Teh sangat seronok dengan keadaan Kak Teh yang sekarang, sampai orang kata macam, oh ya ke, sampai tak percaya Kak Teh ni mempunyai hutang 6 angka tu. Sebab Kak Teh boleh bantu orang, Kak Teh happy macam ni. So jadi itulah Alhamdulillah, Allah rezekikan Kak Teh dengan ilmu-ilmu ini, terutamanya banyak berkenaan dengan rezeki. Okey, insyaAllah, Alhamdulillah. So jadi yang Kak Teh dah cakapkan semalam, 3 perkara yang anda akan dapat, iaitu teknik yang mudah sangat-sangat untuk dibuat. Sebab ada semalam orang yang dah mendapatkan ibu Kak Teh ni, dia kata baca langkah 1 pun dah terus rasa wow, senangnya. Kan, terus rasa macam nak bayar hutang ni senang sangat. So itu sebab Kak Teh letak cara mudah langsai hutang. So insyaAllah dia sangat-sangat mudah untuk anda laksanakan. So apa yang lagi anda akan dapat ialah teknik yang sedang dibuat. Inilah yang Kak Teh sedang buat. Kak Teh pun masih buat. Sebab Kak Teh pun ada lagi perjalanan Kak Teh untuk menyelesaikan yang 6 angka itu. So yang ketiga ni, sebenarnya anda yakin bila anda buat teknik ini, insyaAllah anda akan rasa lebih dekat dengan Allah. Sebab kita buat perkara yang dia suka. InsyaAllah satu persatu kerusingan anda akan terhurai. Okey. So Kak Teh sarankan anda untuk membuat 2 syarat ni. Syarat ni memang sangat penting. Satu ialah kena niat. Memang anda kena niat betul-betul sebelum, ya Allah, memang jangan jemput aku sebelum aku langsaikan semua hutang-hutang ni. Sebab memang dosa berhutang ini sangat berat. So yang kedua adalah anda buat bersungguh-sungguh kerana Allah. Okey. Alhamdulillah.
Seronok Kak Teh dapat live. Dah hampir setengah jam. Okey. So jadi cepat-cepat dapatkan ibu Kak Teh ni sebelum Kak Teh letak harga pada dia. Sekarang ni Kak Teh buka pada anda semua dengan percuma. Okey. Okey, so jadi alhamdulillah sepanjang perjalanan Kak Teh untuk menulis projek Sifar ini, Kak Teh rasa macam sangat bahagia sebab dapat membantu anda. So jadi Kak Teh harap Kak Teh harap anda laksanakan. Itu sahaja. Kak Teh tak minta balasan. Kak Teh hanya mengharapkan anda buat apa yang Kak Teh tuliskan di dalam e-book Kak Teh ini. Okey, insyaAllah. Okey, nanti Kak Teh sambung lagi di siri-siri akan datang tentang kisah-kisah bagaimana tercetusnya idea Kak Teh untuk membuat projek Sifar. Apa yang dinamakan projek Sifar? Itu pun ada rahsianya. Kenapa Kak Teh letak nama projek Sifar? Okey? Nantikan live Kak Teh untuk sesi akan datang. Okey, terima kasih Sal yang menonton dan terima kasih kepada anda yang tonton video Kak Teh walaupun bukan masa live. Okey? Terima kasih dan ingat dapatkan e-book Kak Teh tu cepat-cepat. Sebab Kak Teh akan tutup pada bila-bila masa. Okey, so jadi Kak Teh yakin anda boleh buat dengan cara yang sangat-sangat mudah. Kak Teh doakan supaya anda langsai hutang dalam kadar yang segera. Okey, sehingga berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.